Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Untuk kali ini kita akan masuk kepada fasal kedua, iaitu tentang al-hakim, yang menentukan ataupun yang meletakkan hukum hakim. Kata pengarang rahimahullah, qulna fi ta'rifil hukm innahu khitabullah ta'ala al-muta'alliqu bi af'alil mukallafin talaban aw takhiran aw wad'an. Telah kita sebut pada takrif hukum itu, hukum ialah khitab Allah, wahyu Allah yang berkait dengan perbuatan mukallaf dari segi aspek tuntutan ataupun memberi pilih ataupun peletakan. وهذا التعريف يشير إلى أن مصدر الأحكام في الشريعة الإسلامية هو الله تعالى وحده. Ini menunjukkan, takrif ini mengisyaratkan bahawa sumber hukum pada syariat Islam ialah Allah Ta'ala semata-mata. Kerana dia berkaitan khitab Allah, maka hukum hakim itu ialah hanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wa ala hadha fal hakimu ay alladhi yasduru anhu al-hukmu. Hakim iaitu yang lahir atau yang keluar daripadanya hukum, huwa Allah wahdah, iaitu Allah Ta'ala sahaja. Fala hukma illa ma hakama bihi, tidak ada hukum kecuali apa yang Tuhan tentukan dan hukumkan. Wala syar'a illa ma syara'ahu, tidak ada syariat kecuali apa yang Tuhan syariatkan. Wa ala hadha, di atas inilah dalal Quran wa ajma'al muslimun, telah menunjuk oleh Al-Quran dan telah berlaku ijma' di kalangan umat Islam. Fa fil Quran, dalam Al-Quran, qauluhu ta'ala inil hukmu illa lillah, tiadalah hukum itu kecuali bagi Allah Ta'ala sahaja. Ala lahul hukm, ketahuilah bahagia bagi Allah Ta'ala itu ialah hukum. Wa ala hadzal asasi kana al hukmu bi ghairi ma anzalallah kufran, atas asas inilah hukum dengan selain apa yang Tuhan turunkan itu dianggap sebagai kekufuran. Li'annahu laysa li ghairillahi sultatu isdaril ahkam, kerana tidak ada bagi selain Allah kuasa untuk mengeluarkan hukum. Qala Allah Ta'ala, wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun. Sesiapa yang tidak berhukum dengan apa yang Tuhan turunkan, maka mereka itulah orang kafir. Wa ma wazifatur rusuli illa tablighu ahkamillah, dan tidak adalah wazifah, tidak adalah tugasan Rasul itu kecuali untuk menyampaikan hukum Allah Ta'ala. Rasul ni dia hanya bertugas sebagai menyampaikan wahyu Allah. Wa ma wazifatul mujtahidin illa ta'arrufu ala hadhihi al-ahkam, dan tidak adalah tugas para mujtahid kecuali untuk ta'arruf, untuk mengetahui atas hukum ini, wal kashfu anha, dan menyingkap tentang hukum ini, biwasitatil manahiji, dengan perantaraan metod manhaj, wal qawaid, dan kaedah-kaedah allati wada'aha ilmu usul, yang telah diletakkan oleh ilmu usul. Wa idza kana al-ijma'u mun'aqidan, apabila ijma' itu telah berlaku, ala anna al-hakima huwa Allah, bahawa yang menghukumkan itu Allah Ta'ala, illa kecuali, namun para ulama, annal ulama ikhtalafu fi masalah, walaupun ijma' telah berlaku, tapi para ulama berkhilaf pada satu masalah. Apa dia? Wa in syi'na qulna fi mas'alatin, atau boleh kita anggap sebagai dua masalah. Apa dia? Pertama, al-ula, masalah yang pertama, hal ahkamullah la tu'rafu illa biwasitati rusulihi, adakah hukum Allah Ta'ala ni tidak diketahui kecuali dengan perantaraan Rasulnya? Aw yumkinu lil aqli an yastaqilla bi idrakiha, ataupun boleh, mampu bagi akal untuk bersendirian memahami hukum tersebut tanpa ada Rasul. Wa ala ayyi asasin yakunu dhalik, dan atas asas apakah berlaku perkara itu? Iaitu yang pertama, iaitu hukum Tuhan ni adakah perlu kepada Rasul yang diutuskan untuk kita mengetahui, ataupun akal semata-mata boleh dapat memahami dan dapat menyingkap tentang hukum itu. Yang kedua, wa idza amkana lil aqli an yudrika hukm Allah, apabila mungkin, mampu untuk akal memahami hukum Tuhan, duna wasatati Rasul, tanpa perantaraan Rasul, fahal yakunu hadzal idraku manatat taklifi, maka adakah idrak ini
mengetahui ini menjadi mana taklif, sebab bagi pentaklifan, wa ma yatba'uhu, dan apa yang mengikutinya, min thawabin, daripada dapat pahala, wa iqabin, ataupun mendapat seksaan, fil ajal, pada masa akan datang, yakni pada akhirat nanti. Dan apabila begitu, adakah dengan idrak itu menjadi sebab kepada pentaklifan, yang mana lepas pada itu pentaklifan itu melayakkan orang tu dapat pahala ataupun dosa. Wa madhun wa madhin wa dhammin fil ajil, dan mendapat pujian atau celaan pada segera, pada masa yang segera ini. Adakah itu soalan yang kedua ni. Maka ikhtalafal ulama'u fi hatainil mas'alatain, para ulama khilaf pada kedua masalah ini. Wa nahnu nujmilu, dan kami nujmilu, kami ijmalkan, kami ringkaskan aqwalahum, perkataan dan pandangan mereka, fima yali, pada perkara ataupun pada yang di bawah. Thumma natba'u dhalika, kemudian kami ikuti demikian itu, bibayani rajih minha, dengan menerangkan pandangan yang rajih pada masalah itu. Al-qawlul awal, pandangan pertama, wa huwa madhhabul mu'tazilah, iaitu mazhab mu'tazilah, wa fariqun mazhab wa fariqin minal ja'fariyah, dan mazhab sekumpulan daripada golongan Syiah Ja'fariyah. Okey. Jadi pertama ni mazhab pertama Mu'tazilah dan Syiah Ja'fariyah. Wa khulasatuhu, ringkasan khulasah mazhab mereka, anna fil af'ali husnan dhatiyan wa qubhan dhatiyan. Pada perbuatan itu, perbuatan mukallaf, ada kebaikan yang bersifat zati dan juga ada keburukan yang bersifat zati. Makna di sini kembali kepada satu prinsip atau kaedah dalam mazhab Mu'tazilah, dipanggil al-husnu wal qubhu dhatiyaini. Elok dan buruk sesuatu itu, dia itu zati, dia itu perkara yang memang ada pada perkara itu, bukan Allah yang tentukan, tapi pada asal dia itu memang kebaikan atau keburukannya itu sifat asal dia, zati. Bukan maknanya dihukumkan oleh syarak. Jadi benda itu baik kerana dia itu baik, bukan kerana syarak kata baik. Benda itu buruk kerana dia itu sifat zati dia, sifat hakikat dirinya itu sendiri buruk, bukan kerana syariat yang mengatakan dia buruk. Wa annal aqla yastaqillu bi idraki husnin wa qubhi mu'zamil af'al, dan akal itu boleh bersendirian untuk memahami kebaikan dan kekejian kebanyakan perbuatan, bin nazari ila sifatil fi'li, dengan melihat kepada sifat perbuatan, wa ma yatarattabu alaihi, dan apa yang mendatanginya, apa yang terhasil daripadanya, min naf'in, daripada manfaat, au dararin, atau mudarat, ai maslahatin, iaitu apa dia manfaat, manfaat ialah maslahah, au darar itu ialah mafsadah, kerosakan. Jadi ada benda yang mana akal dia kata boleh tahu benda itu baik atau buruk dengan melihat kepada manfaat ataupun mudarat dia, melihat kepada maslahah ataupun mafsadah dia. Wa anna hadzal idraka la yatawaqqafu ala wasatatir rusuli, dan memahami ini tidak terhenti, tidak perlu kepada wasatatir rusuli, dengan melalui, tidak perlu kepada perantaraan rasul, wa tablighihim, dan kepada penyampaian mereka ini. Fa husnul fi'li au qubhuhu, maka eloknya satu perbuatan dan kejinya perbuatan itu, amrani akliyani, perkara yang bersifat akli, akal dapat faham, la syar'iyan, bukan perkara yang syarak tentukan sahaja, bahkan dia memang akal boleh dapat memahaminya, dengan maksud tak ada syarak pun akal boleh dapat tentukan baik atau buruk. Ai la yatawaqqafu idraku dhalika ala syar'i, iaitu tidak terhenti pemahaman itu kepada datangnya syarak, datangnya wahyu. Wa anna hukmallahi yakunu wafqa, dan hukum Tuhan itu dia wafqa ma adrakathu au tudrikuhu uquluna, hukum Tuhan tu mengikut apa yang dapat dipaham dan kita dapat mengetahui oleh akal kita, min husnil af'al, daripada eloknya perbuatan, wa qubhiha, dan buruknya perbuatan. Fama ra'ahu al-aqlu hasanan, dan perkara yang akal hukumkan sebagai elok, fahuwa indallahi hasanun, maka dia itu eloklah di sisi Allah. Wa matlubun minal insan fi'luhu, dan dituntut daripada manusia untuk melaksanakannya.
Wa ma'al fi'li, dan beserta perbuatan itu al-madhu, ada pujian, wa thawabu, dan pahala. Wa ma'al mukhalafati, dan beserta menyalahi perbuatan itu adzamu, akan dikenakan celaan, wal iqab, dan juga seksa. Wa ma ra'alhu aqlu, apa yang akal dapati dan melihat qabihan, buruk, fahuwa qabihun, maka tentulah benda itu buruk juga di sisi Allah. Wa matlubun minal ins tarkuhu, dan dituntut daripada manusia ini meninggalkan perkara buruk. Wa ma'atarki, dan dengan keadaan, dalam keadaan tuntut itu adanya al-mad, wa ma'atarki, kalau ditinggalkan itu al-madhu, akan dipuji, wa thawab, dan dapat pahala kalau tinggal. Wa ma'al fi'li, tapi kalau dibuat perbuatan yang buruk itu adanya zammu, celaan, dan juga iqab, seksaan. Fa ahkamu syar'i, maka hukum syarak, fi nazari ashabi hadzal qaul, pada pandangan empunya mazhab ini, iaitu Mu'tazilah dan Ja'fariyah, la ta'ti, tidak datang hukum syarak itu, la ta'ti illa muwafaqatan, kecuali menepati, lima adrakahul aqlu, bagi apa yang dapat difaham oleh akal. Jadi hukum syarak tu hanya datang sebagai bersesuaian apa yang telah dihukum dan diletakkan oleh akal. Jadi pada mereka ni, akal ni asas, akal dulu. Syarak datang kemudian, pasti akan mengikut dan menepati hukum akal. Dia hanya muwafaqah, menepati bagi apa yang dipaham oleh akal, min husnil af'al, daripada eloknya perbuatan, au qubihiha, ataupun buruknya. Fama adrakahul aqlu husnahu, apa yang akal dapat faham kebaikannya, ja'a syar'u, maka datangnya syarak, bi talabi fi'lihi, dengan tuntut buat, wala yumkinu an yutlaba, dan tidak mungkin bahawa akan dituntut tarkuhu, meninggalkannya, sebab dia elok, tentulah tak akan disuruh tinggal. Wa ma adrakahul aqlu, apa yang akal dapat faham qubhahu, kekejian dan keburukannya, ja'a syar'u, pasti akan datang syarak, bi talabi tarkihi, datang untuk menuntut kita tinggal perbuatan buruk itu. Wala yumkinu an yutlaba fi'luhu, tidak mungkin akan dituntut buat kerana benda itu keji. Wa man lam yudrikil aqlu, dan apa yang tidak dapat dicapai oleh akal, husnahu au qubhahu, baik atau buruknya, kama fi ba'dil ibadat, seperti mana pada sebahagian ibadat-ibadat, wa kaifiyatiha, dan cara kaifiatnya, fa inna amra syari'a, maka urusan syarak, suruhan syarak, fa inna amra syari'i, maka sesungguhnya arahan syarak, au nahyahu, dan larangannya, fiha, pada perkara itu, yakshifani an husnin, dia akan menyingkap tentang kebaikan, wa qubhi hadzal naw'i minal af'al, dan kekejian jenis ini daripada perbuatan. Jadi apa yang akal dah tentukan baik, maka syarak akan menepati apa yang ditetapkan akal. Apa yang buruk, syarak akan datang hukum dengan suruh tinggal perkara buruk. Ada pun perkara yang akal tak dapat faham, maka bagaimana kita nak tahu baik buruk? Tengok syarak, kalau dia suruh, maka benda itu ada husnun, ada kebaikan, ataupun syarak suruh tinggal, makna benda itu ada kubuhun. Ya. Wa banau ala dhalika, dan mereka membina di atas prinsip itu, annal insana mukallafun, bahawa manusia itu mukallaf, qabla ba'thati rusuli, sebelum dibangkit rasul. Atas dasar inilah mereka kata, sebelum bangkit rasul pun manusia itu telah mukallaf. Au qabla bulughi da'wah ilaihi, ataupun sebelum sampai dakwah pada dia telah mukallaf. Kerana apa? Kerana alat untuk memahami syarak itu akal dah ada dah. Makna rasul tak datang pun mereka tetap mukallaf. Id alaihi an yaf'ala, kerana ke atas manusialah untuk melakukan, an yaf'ala ma adrakal aqlu husnahu, apa yang akal dapat faham eloknya, wa an yatruka, dan mereka hendaklah tinggal, ma adrakal aqlu qubhahu, apa yang akal memahami tentang kekejiannya. Wa anna hadha huwa hukmullah, dan itulah hukum Allah, wa ma'at taklifi, dan beserta taklif itu, al-mas'uliyatu, akan ada tanggungjawab, wal hisab, dan akan ada perhitungan. Dengan ada taklif ini, maka akan dipertanggungjawabkan atas setiap amalan, dan adanya hisab amalan. Wa ma yatba'u dhalika, dan apa yang mengiringi, yang terhasil, min thawabin, daripada pahala, wa iqabin, dan juga daripada iqab, daripada seksaan. Itu pandangan pertama. Al-qawlu thani, qaul yang kedua, qaulul asy'ariyati, pandangan mazhab Asy'ariyah. Siapa mereka ni?
atba'i Abil Hasan Ali bin Ismail al-Ash'ari, pengikut Abi Hasan Ali bin Ismail al-Ash'ari, wa man wafaqahum, dan yang mengikuti mereka, minal fuqaha, daripada ulama-ulama fuqaha, wa huwa qaulu jumhuril usuli, inilah pandangan jumhur ulama usul. Apa khulasahnya? Wa khulasatuhu annal aqla, bahawa akal, la yastaqillu, tidak mampu bersendirian, bi idraki hukmillah, untuk memahami hukum Tuhan, bal la budda min wasatatir rasuli wa tablighihi, bahkan tidak mesti dengan perantaraan rasul dan penyampaian rasul. Walaysa fil af'ali husnun zati, tidak ada pada perbuatan itu keelokan yang bersifat zati, tak ada. Yujibu 'ala Allahi an ya'mura bihi, yang mewajibkan Tuhan menyuruh melakukan perbuatan tu, tak ada. Jadi setiap benda tu tak ada sifat baik yang zati. Sehingga Allah wajib menyuruh membuat perkara itu. Kama laisa fil af'ali qubuhun zati, sebagaimana tidak ada pada perbuatan itu keburukan atau kekejian yang bersifat zati. Yujibu 'ala Allah an yanhad anhu, yang mewajibkan Tuhan melarang manusia daripada buat. Fa iradatullah, maka kehendak Tuhan, mutliqatun, kehendak Tuhan itu bebas, mutliqah, bebas, la yuqayyiduha syai', tidak mampu mengikatnya oleh syai'un, sesuatu tak mampu mengikat kehendak Tuhan. Fal husnu, maka keelokan itu, ma ja'a syari'u bi talabi fi'lihi, ialah apa yang syari' datang untuk suruh kita buat, untuk buat. Jadi di sisi Asy'ariyah, al-husnu wal qubhu syar'iyyani. Al-husnu wal qubhu syar'iyyani. Baik dan keji itu urusan syarak semata-mata. Baik itu apa? Apa yang syarak tuntut suruh buat. Wal qabihu, gini, baca al-hasan, al-hasanu, al-husnu, al-hasanu ma ja'a syai'. Okey. Al-hasanu, benda yang baik itu ialah apa yang syarak suruh tuntut buat. Wal qabihu, dan benda yang buruk itu, ma ja'a syari'u bi talabi tarkihi, apa yang syari' datang supaya tinggal, tuntut tinggal. Falaisa lil fi'li qabla amri syari'i wa nahyihi husnun wala kubhun, tidak ada bagi perbuatan itu sebelum arahan syari', tidak ada larangan, ataupun sebelum arahan dan larangan syari', tidak ada hukum elok ataupun keji bagi perbuatan itu. Tidak ada keelokan dan kekejian yang sifat zati sebelum ada syari' tu, syari' putuskan dengan suruh ataupun larang. Wal fi'lu innama yasiru hasanan, sesuatu perbuatan itu hanya jadi elok li amri syari'i bihi, kerana syari' yang menyuruh, la li dzatil fi'li, bukan kerana diri perbuatan. Wa yasiru qabihan, dan dia akan jadi keji li nahyi syari'i anhu, kerana larangan syari' daripadanya. La li dzatil fi'li, bukan kerana diri perbuatan. Fal af'alu, maka segala perbuatan itu, tastamiddu husnaha, dia mengambil sifat husnaha, keelokannya, wa qubhuha, dan kekejiannya, min amri syari'i, daripada arahan suruhan syari', wa nahyihi, dan larangannya, la min husnin aw qubhin fi zawatiha, bukan pada kebaikan atau keburukan yang pada zat dirinya sendiri. Wa banau ala dhalika, dan mereka membina mazhab Asy'ariyah ni, dibina di atas apa? Anna hukmallah, anna alla hukma, mereka membina atas dasar kaedah alla hukma lillahi fi af'alil ibad qabla ba'thatir rusuli, bahawa tidak ada hukum bagi Tuhan pada perbuatan hamba sebelum bangkit Rasul. Sebelum bangkit Rasul, tak boleh kita nak hukum apa-apa pada perbuatan hamba. Sebelum ada suruhan atau larangan, Rasul yang bawa itu, tak boleh kita nak kata perbuatan tu buruk ataupun tak elok. Fama lam ta'ti rasulun, apa yang Rasul yang tak datang Rasul, yuballighu ahkam Allah, yang menyampaikan hukum Allah, lil ibad, bagi hamba, la yuthbitu, ataupun la yathbutu li af'alihim hukmun, maka tidak sabit bagi perbuatan mereka apa-apa hukum. Selagi mana lam ta'ti rusulun, tidak datang rasul yang menyampaikan hukum Allah Ta'ala, maka tak ada sabit hukum pun. Fala yajibu alaihim syai'un, tidak wajib atas mereka sesuatu. Wala yahrumu alaihi fi'lun, dan tidak haram ke atas mereka satu perbuatan. Wa haitsu la hukma, sekira-kira tidak ada hukum yang dikenakan, fala taklif, maka tidak ada taklifnya.
Wa haitsu la taklifa, sekira-kira tidak ada taklif, fala hisaba wala madha wala thawaba, maka tidak dihisab, tidak ada pujian, tidak ada pahala, dan tidak ada kejian, dan tidak ada iqab, tidak ada seksa. Ini apa dalilnya? Kalau kita boleh tambah sikit ialah berdasarkan firman Allah Ta'ala sendiri, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula, tidaklah kami azab sesuatu kaum itu sehingga kami utus kepada mereka rasul. Maka Allah Ta'ala menafikan dikenakan azab, dikenakan soal tanggungjawab, sehinggalah dibangkitkan rasul. Selagi mana tidak ada rasul, maka tidak ada dihukuman ataupun tidak ada seksaan ke atas mereka. Itu pandangan yang kedua. Seterusnya nanti kita akan masuk pandangan ketiga, itu qaul Abi Mansur Al-Maturidi.